Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga kemarin hampir 3,000 unit meter pintar air dan elektrik dipasang di rumah-rumah persendirian dan bangunan-bangunan komersial di seluruh negara yang dikendalikan oleh DST Network Sdn Bhd melalui projek sistem meter pintar bergabung USMS. Bagi Jabatan Perkhidmatan Air, pelaksanaan projek tersebut bukan sahaja menjana pengurusan sumber air yang efisien, tetapi pada masa yang sama, ia membantu mengurangkan masalah tunggakan. Laporannya bersama Rosimah Sulaiman. Setakat bulan September tahun ini, kira-kira 22 juta ringgit tunggakan bil air direkodkan oleh Jabatan Perkhidmatan Air Kementerian Pembangunan di seluruh negara. Jumlah tersebut merangkumi tunggakan bil air agensi-agensi kerajaan, komersial dan perseorangan. Justru pelaksanaan projek USMS membantu dalam pengurusan kutipan hasil yang lebih cekap. Dalam pengurusan bil air yang tertunggak daripada akaun lama, tunggakan berkenaan akan dikutip sekali sebulan melalui tambah nilai iaitu top up daripada setiap akaun pelanggan yang mempunyai tunggakan, dan kadar potongan bulanan dan tempoh adalah tertakluk pada peringkat jumlah tunggakan. Ini bermaksud jika tunggakan berjumlah 80, maka potongan bulanan adalah RM16. Manakala jika tunggakan berjumlah 300, maka potongan bulanan adalah sebanyak RM30 dalam tempoh 10 bulan. Menerusi sistem digital itu, para pengguna boleh menyemak penggunaan air setiap 24 jam, menyemak baki kredit dan menambah nilai melalui laman sesawang www.usms.com.bn atau aplikasi mudah alih USMS. Hal demikian secara tidak langsung membantu para pengguna merancang dan mengubah tabiat pemakaian air mengikut keperluan masing-masing. Laporan Rosimah Sulaiman untuk Berita RTV. Pelbagai jenis makanan dan minuman serta barangan dengan harga berpatutan boleh diperoleh di Bazar Usahawan 2022 yang sedang diadakan di Dewan Muhibah Brakas. Dianjurkan oleh Starbucks Event Management dengan sokongan Jabatan Daerah Brunei dan Muara, bazar yang diadakan sehingga esok dibuka untuk kunjungan orang ramai bermula pukul 8.30 pagi hingga 5 petang. Disertai oleh lebih 40 pengusaha tempatan, bazar tersebut merupakan platform bagi para pengusaha tempatan mempromosikan dan meluaskan lagi pasaran produk secara langsung kepada pembeli serta menggalakkan orang ramai untuk berbelanja di negara sendiri. Bazar ini menengahkan kebanyakannya peniaga-peniaga tempatan. Kami berharap dan mengharapkan orang Ketani kemari untuk sama-sama menyokong peniaga-peniaga tempatan dan berniaga di negara Ketani lah. Antara yang menarik perhatian pengunjung, jualan gula-gula old school yang pernah dijual pada tahun 80-an dan 90-an. Dalam 20 tahun tadi nak makankan barang-barang macam ni. So kanak-kanak karangan ni dah tahu. So bagi kami bermulanya dari live, pasal tu kami kena invite di One City. Jabatan Bandaran Totong, Jabatan Daerah Totong dan Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Totong akan mengadakan perlombaan go-kart Ahad ini, 25 Disember 2022 di kawasan Jalan Encik Awang dan beberapa jalan di sekitar kawasan Pekan Totong. Acara yang akan bermula pukul 6 pagi hingga 3 petang itu dikendalikan oleh Persatuan Go-Kart Brunei Darussalam dengan kerjasama AIZ Event Management. Sebagai pilihan destinasi yang menarik, iaitu Jabatan Untuk media Persatuan Go-Kart ada menyediakan pas-pas media. Menjelaskan perkara tersebut semasa sidang media, Awang Muhammad Amir bin Haji Umar Ali, Ketua Pengeksekutif Badan Kemajuan dan Kreatif Daerah Totong, selaku pengerusi bersama Totong Bas menjelaskan, acara itu merupakan inisiatif berterusan kerana mewujudkan suasana yang lebih kondusif dan ceria di Pekan Totong sebagai pilihan destinasi yang menarik. Selain itu, orang ramai juga berpeluang menyaksikan pertunjukan bola laju di Sungai Totong serta beberapa acara sampingan.
Sidang media diadakan di bangunan Jabatan Kerajaan Lama, Jalan Encik Awang, Pekan Tutong. Untuk keterangan lanjut, layari www.tutong.klik atau Facebook Tutong Destination. Negara Brunei Darussalam sekarang berada di dalam fasa pertama monsun Timur Laut. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam diramalkan aktif bermula hari ini hingga 25 Disember disebabkan oleh pengaruh luruan angin Timur Laut dan pembentukan kawasan tekanan rendah di kawasan rantau ini. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif. Keadaan tersebut dijangka meningkatkan pembentukan awan hujan dan aktiviti turunan hujan di negara ini. Hujan sekali-sekala lebat dan berpetir dijangka berlaku dengan kelajuan angin boleh meningkat sehingga 50 km sejam semasa atau dekat hujan lebat. Manakala di perairan Brunei, keadaan laut dijangka berombak di paras sederhana ke bergelora di paras 1 meter hingga 3 meter. Sementara itu, kejadian pokok tumbang dan tanah susur boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Terdapat risiko berlakunya banjir dan banjir kilat, terutamanya di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta di kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat dan semasa kejadian air pasang. Keadaan laut yang bergelora adalah berbahaya kepada semua bot bersaiz kecil dan semua aktiviti rekreasi dan sukan laut. $15 darah berjaya dikumpulkan semasa kempen derma darah anjuran tabung darah Hospital Pengeran Muda Mahkota Pengeran Muda Haji Al-Muhtadi Bila Tutong petang kemarin. Sehubungan itu, Pusat Pendermaan Darah Jabatan Perkhidmatan Makmal Hospital Raja Isteri Pengeran Anak Soleha pada masa ini masih lagi memerlukan semua jenis darah dengan segera. Orang ramai yang ingin menderma darah boleh berkunjung terus ke pusat berkenaan bermula pukul 8 hingga 11.30 pagi dan 1.30 hingga 3.30 petang pada hari-hari bekerja. Sementara itu, beberapa kempen derma darah akan terus diadakan minggu ini. Orang ramai dialulukan untuk menderma darah dengan mengunjungi kempen-kempen derma darah yang diadakan. Tempahan slot derma darah melalui aplikasi Bloodcard adalah sangat digalakkan untuk menyertai kempen berkenaan. Esok kempen akan diadakan di Bilik Melur dan Bilik Mawar Simeo Vokte Gadong. Kempen anjuran Simeo Vokte itu dijadual bermula pukul 10 pagi hingga 2 petang. Sementara itu, pada 23 Disember 2022, Masjid Kampung Bangkorong akan mengadakan kempen derma darah di masjid berkenaan. Kempen bermula pukul 9 pagi hingga 11 pagi. Hobi mengumpul koleksi patung figura atau figurine toys merupakan antara hobi yang digemari oleh pelbagai peringkat umur. Hobi seumpamanya bukan hanya untuk mengisi masa lapang, bahkan ia juga mampu menceriakan kehidupan penggemarnya. Diperbuat daripada plastik, aluminium dan beberapa bahan lagi, patung figura mula diperkenalkan pada sekitar tahun 60-an. Korektor patung figura direka berdasarkan watak yang terdapat dalam filem, buku komik, permainan video dan program televisyen dalam pelbagai saiz. Muhammad Saifullah bin Haji Muhammad membawakan laporannya. Melalui hobi mengumpulkan koleksi figura, para penggemarnya boleh berkongsi pengalaman, menjual dan membuat aktiviti yang berfaedah, terutamanya kepada para belia. Di samping itu, beberapa aktiviti lain yang berkaitan dengan watak patung figura juga dapat dibuat seperti menjual lukisan karakter-karakter filem, buku komik, permainan video dan program televisyen. Awang Muhammad Mahyudin bin Haji Muhammad Zain, seorang pelukis, menyatakan ia menjadikan bakatnya dalam bidang lukisan sebagai kerjaya untuk menjana pendapatan sambilan. Saya punya kerja penuh saya adalah melukis lah.
Biasanya saya lukis untuk orang-orang luar negeri sama klien di sini macam Dewan Bahasa juga lah. Saya milih tempat ini pasal sini kawasan ini banyak orang suka barang-barang macam komik sama tulisan beginilah. 2 tahun sudah menyewa di sini. Alhamdulillah ada untung je lah. Saifullah Haji Muhammad melaporkan untuk Berita RTB. Status harian normal baru COVID-19. 2 kes berada dalam kategori 5 iaitu memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ICU, manakala 1 kes berada dalam kategori 4 iaitu memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Kementerian Kesihatan memaklumkan 393 kes dilaporkan sembuh kemarin. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.1%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.4%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.9%. Program Masyarakat Bermakluman Anjuran Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri diharap dapat mengukuhkan jati diri dan menyuntik semangat dalam mendukung aspirasi negara. Kemarin, program diadakan bagi 43 Muslimah Masjid Jamalul Alam Kuala Blain di Dewan Auditorium Bangunan Tambahan Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri. Atur cara program termasuk beberapa takliman, antaranya peranan Darussalam Enterprise Dare dalam pembangunan perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS serta takliman mengenai konsep makanan halal dalam Islam. Galeri Lentera Makmur Jabatan Penerangan dan Masjid Sufri Bolkiah Brakas juga antara yang dilawati oleh rombongan Muslimah Masjid Jamalul Alam Kuala Blain semasa program berkenaan. Pusat Timbang Tara Negara Brunei Darussalam BDSC baru-baru ini mengendalikan sesi dialog mengenai practical consideration of the peacemakers secara dalam talian. Ahli-ahli panel terdiri daripada wakil negara Brunei Darussalam, Republik Singapura, Malaysia, Hong Kong dan Australia. Sesi dialog disertai oleh 39 peserta terdiri daripada beberapa peguam daripada sektor awam dan swasta, akademik, pelajar, jurusan undang-undang dan persorangan dari rantau ASEAN. Antara tajuk yang dibincangkan termasuk peranan peguam dalam pengantaraan yang dilampirkan mahkamah dan pengantaraan fasilitatif dan pertimbangan pengamal terhadap pengantaraan lampiran mahkamah. Sesi dialog dikendalikan sebagai sebahagian daripada promosi berterusan BDSC dalam penyelesaian pertikaian alternatif, terutamanya pengantaraan kepada orang ramai. Seorang pemilik sebuah syarikat dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan pada 17 Disember 2022 atas pertuduhan gagal menghadapkan permohonan untuk mendapatkan sijil halal. Operasi yang dijalankan pada 15 Jun 2022 oleh pegawai-pegawai penguatkuasaan bahagian kawalan makanan halal mendapati Sofian Muhammad Amin alias Sylvester Ching Seng Hong, pemilik syarikat auto company, belum menghadapkan permohonan untuk mendapatkan sijil halal walaupun setelah dikeluarkan notis arahan kepada syarikat terbabit pada 26 September 2020 dan surat amaran pada 29 Mac 2021. Mahkamah Magistrate telah mensabitkan tertuduh melakukan kesalahan di bawah bab 4-5 Perintah Sijil Halal dan label halal pindaan 2017 kerana gagal membuat permohonan untuk mendapatkan sijil halal yang mana berdasarkan bab 4-1 dari perintah yang sama bahawa permohonan sijil halal bagi mana-mana syarikat perniagaan makanan di negara ini adalah diwajibkan. Tertuduh dikenakan hukuman denda sebanyak RM2,000 atau hukuman penjara selama 2 bulan jika gagal membayar denda tersebut dalam tempoh yang ditetapkan. Kementerian Hal Ehwal Agama mengingatkan semua pemilik-pemilik syarikat perniagaan makanan
dan restoran di negara ini yang belum membuat sebarang permohonan sijil halal untuk melakukannya dengan segera kepada Majlis Ugama Islam melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah dalam tempoh 6 bulan perniagaan mereka beroperasi. Kegagalan mematuhi kewajipan untuk membuat permohonan sijil halal akan diambil tindakan undang-undang dengan hukuman jika sabit denda sehingga RM8,000 atau penjara sehingga 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Sebarang aduan serta perkongsian makluman mengenai pelanggaran undang-undang dan peraturan pensijilan halal di negara ini, hubungi terus Jabatan Hal Ehwal Syariah melalui bahagian kawalan makanan halal dengan menghubungi talian hotline 7166-222 atau mana-mana pejabat bahagian kawalan makanan halal di setiap daerah. Kementerian Hal Ehwal Ugama melalui Jabatan Hal Ehwal Syariah mengesahkan bahawa Deglos Kemitor Brush jenama Soft 99 yang diragui statusnya dan dijual secara terbuka di salah sebuah premis perniagaan di negara ini adalah diperbuat daripada bulu khinzir. Pengesahan tersebut diperolehi daripada laman web syarikat pengeluar itu sendiri iaitu Soft 99 Corporation Jepun. Oleh itu, bagi menjaga kemaslahatan masyarakat Islam di negara ini, Jabatan Hal Ehwal Syariah telah pun mengerahkan pemilik premis berkenaan untuk mengasingkan semua berus tersebut dengan serta-merta dari penjualan kepada orang awam. Para pemilik perniagaan lain juga dikendaki untuk melakukan tindakan pengasingan dengan segera jika terdapat barang yang sama dijual di premis mereka. Kementerian Hal Ehwal Ugama juga mengingatkan kepada pemilik, pengurus, pengusaha, peniaga, pembekal dan pengimport produk dan barang gunaan di negara ini supaya sentiasa berwaspada dan lebih peka terhadap produk dan barang gunaan import yang akan dijual kepada orang ramai dengan memastikan produk yang halal tidak bercampur dengan yang tidak halal. Dua pekerja warga negara Indonesia dilaporkan lari daripada majikan. Sebarang maklumat mengenai M. Angga Bayu Pratama, pemegang pasport bilangan C4057534 dan Ningsih Helen, pemegang pasport bilangan C9442392, hubungi Polis Sengkurung melalui talian 2661-334 atau talian kecemasan 993 atau balai-balai polis yang berdekatan. Beralih ke berita sukan. Kejohanan Taekwondo antarabangsa Piala Duta Korea kali kedua, anjuran Kedutaan Republik Korea di negara Brunei Darussalam dan Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam membuka tiranya kemarin. Diadakan sempena Brunei December Festival 2022, kejohanan selama 3 hari itu diadakan di Stadium Tertutup Kompleks Sukan Negara Hasnal Bolkiah, Brakas. Perasmiannya disempurnakan oleh Pengarah Muhammad Amir Rizal dan Pengarah Haji Mahmud, Setiausaha Tetap Kesukanan Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Lebih 250 peserta dari pelbagai peringkat umur menyertai kejohanan kali ini yang mempertandingkan 3 acara iaitu Pomsei, Kyorugi dan Hanmadang. Juga hadir Tuan Yang Terutama Kim Song-yun, Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Korea, dan yang dimuliakan Pihin Orang Kaya Pekerma Laila Diraja, Datuk Seri Setia Awak Haji Hazair bin Haji Abdullah, Penaung Persatuan Taekwondo Brunei Darussalam. Sementara itu, kejohanan Taekwondo antarabangsa Piala Duta Korea kali kedua diteruskan dengan pertandingan bagi acara Pomsei. Pertandingan dibahagikan kepada 3 kategori iaitu persorangan, mixed pair dan berpasukan mengikut peringkat umur. 120 orang menyertainya terdiri daripada persatuan-persatuan dalam negeri dan negara jiran Sabah. Juga diadakan penyampaian hadiah kepada para pemenang. Sementara itu, pertandingan bagi acara Kyorugi dan Hanmadang akan diteruskan hingga 22 Disember 2022.
Skuad Kebangsaan Negara Brunei Darussalam memulakan kempen saingan AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 bagi kumpulan A menentang pasukan Thailand malam tadi. Dalam aksi di Stadium KLFA Malaysia, skuad negara tewas 0-5 kepada Thailand. Sawal minit ke-8, Thailand menjaringkan gol pertama melalui Borden Fala. Thailand menggandakan jaringan menerusi tandukan Terasil Dangda pada minit ke-44. Bersambung babak kedua perlawanan, pasukan negara membuat kesilapan apabila Yura Indra Putra menyumbatkan ke gawang sendiri pada minit ke-88 untuk Thailand selesa mendahului lawannya 3-0. Pada minit-minit akhir perlawanan, Thailand berhasil menjaringkan 2 lagi gol untuk memuktamadkan keputusan Brunei Darussalam 0-5 Thailand. Sementara itu, di Stadium Kebangsaan Meradak Techo lewat petang kemarin, Kemboja menang 3-2 ke atas Filipina. Kemboja mendolik perlawanan Sawal minit ke-16. 4 minit kemudian, Kemboja menjaringkan gol kedua sebelum Filipina merapatkan jurang gol di minit ke-41 untuk kedudukan 2-1. Filipina menyamakan kedudukan 2 sama pada minit ke-55. Bagaimanapun, Kemboja berhasil menyumbat gol ketiga di minit ke-59 untuk keputusan 3-2 sehingga tamat perlawanan. Sementara itu, saingan AFF Mitsubishi Electric Cup 2022 akan diteruskan hari ini dengan 2 perlawanan. Dua lagi perlawanan dijadualkan berlangsung hari ini. Perlawanan pada petang ini antara Myanmar dan tuan rumah Malaysia. Sementara malam nanti Laos akan menentang Vietnam.